Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini kita akan tengok image quality daripada Google Pixel 6 Pro berdasarkan daripada laporan yang dikeluarkan oleh DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak kenal lagi apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab yang terdapat di Paris. Mereka ni memang pakar lah buat test untuk bateri, display, audio dan juga image quality. So untuk episod kali ni kita akan tengok hasil laporan DxOMark untuk Google Pixel 6 Pro. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok. Alright guys, so laporan ni dikeluarkan pada November 3, 2021. Google Pixel 6 Pro camera test, a big leap in image quality. So kalau kita tengok dari segi tajuk pun kita tahulah yang Google Pixel 6 Pro ni memang ada image quality yang outstanding lah. Dan ranking untuk Google Pixel 6 Pro ni adalah yang ke-8 di dalam global ranking. So bayangkanlah tahun 2022 ni ada banyak lagi smartphone yang hebat-hebat dan Google Pixel 6 Pro ni masih lagi berada di number 8 dalam global ranking. Ok, kita tengok sikit camera spec untuk Google Pixel 6 Pro ni. Dia ada primary camera 50 megapixel sensor dengan lens 24mm, aperture f1.85, ultra wide lens 12.5 megapixel sensor dengan 16mm lens f2.2, dan juga dia ada lens tele 48 megapixel sensor, 102.6mm lens dan juga f3.5 aperture. Dan untuk primary ini dia ada OIS, tele pun ada OIS. Dan untuk primary ini ada dual face detection autofocus, dan untuk tele dia ada satu face detection autofocus. So agak hebat lah teknologi untuk kamera Google Pixel 6 ni. Kemudian untuk video dia boleh shoot 4K 60 frame per second. Ok, jom kita ke exposure dan juga kontras. Alright, untuk exposure dan juga kontras, kalau kita tengok dekat gambar sampel ni, kita boleh nampak lah yang exposure dia memang cantik. Dynamic range dia boleh katakan memang agak tinggi lah kalau kita nak bandingkan dengan yang tengah ni daripada iPhone 13 Pro Max. So kita boleh nampak yang exposure dekat bahagian dalam ni subjek memang nampak cerah cantik gila, dan juga dekat bahagian luar kita boleh nampak detail lagi awan-awan tu. Ok, jom kita tengok gambar besar. So dari segi detail memang nampak nice gila guys. So kita nampak dekat orang ni subjek dia just nice exposure untuk skin tone dia ni, dan dekat sini pun just nice exposure. Dan juga dekat langit, kalau kita boleh nampak langit yang putih ni memang ada highlight clipping sikit lah. Dekat sini memang tak ada data, but kita boleh nampak lah langit masih lagi biru, dan juga exposure dekat dalam ni nampak agak cerah, tak gelap. Sedangkan dekat bahagian dalam ni memang low light. So memang best gila lah kamera untuk Google Pixel 6 Pro ni. Dan kalau kita compare dengan iPhone 13 Pro Max ni, kita boleh nampak yang dekat langit ni langsung tak ada data, nampak putih je terus, tak nampak pun shape awan macam yang tadi tu. Dan of course dekat bahagian dalam memang exposure dia memang cantik lah. Alright, nice. Kita ke bahagian color. Gambar ni adalah gambar landscape, yang mana kontras untuk gambar ni taklah terlalu tinggi sebab matahari dah ada dekat bahagian belakang kan. So kalau kita tengok bahagian ni disinari oleh matahari dan bahagian ni ada dalam keadaan overcast. So kalau kita tengok exposure untuk gambar ni, boleh katakan exposure dia cantik lah. Dari segi detail, kalau kita boleh nampak memang detail dia memang nice. Dan kalau dari segi noise, tak nampak sangat lah ada noise dekat dalam gambar ni. Dan kalau kita tengok laporan ni, white balance dia memang accurate dengan vivid color. Alright, next kita tengok untuk gambar indoor pula. Untuk gambar indoor ni kita boleh nampak lah yang exposure dia memang cantik, dan dekat sini ada penggunaan cahaya, mungkin cahaya daripada tingkap lah kot. So gambar ni taklah terlalu gelap, yang mana ada cahaya juga, ada sumber cahaya daripada tingkap. Dan ada satu lampu dekat sini. Kita tengok lampu ni pun detail dia masih lagi kekal, taklah highlight. Dan dekat bahagian belakang ni pun kalau kita nampak taklah terlalu burn teruk highlight dia. Dan kalau nak tengok bab noise pun tak nampak ada noise sangat. Dekat bahagian sini pun nampak clean je, dekat bahagian muka sini pun nampak clean je. Ok, kalau kita zoom dekat bahagian bawah ni, ok, kat sini kita memang nampak noise. Ok, kat sini memang agak gelap lah dengan monitor yang hitam ni. So dekat sini memang kita boleh nampak lah noise timbul dengan sangat-sangat banyak, macam cendawan baru tumbuh kat sini. So kat sini kita nampak noise, tapi dekat bahagian lain kita tak nampak noise. So kalau kita tengok dari segi color ni memang ada accurate white balance, lepas tu skin tone dia memang cantik, dan juga color rendering dia pun nice. Alright, kita ke bahagian autofocus pula. Ok, untuk gambar ni dia nak check lah, nak tengok setelah difokus dekat subjek yang utama,
orang yang kedua yang dekat belakang tu masih sharp lagi ataupun tak. Dan setelah di zoom, di crop dekat muka orang yang belakang tu, kita boleh nampak lah yang background dia out of focus, dia tak sharp. So compare dengan Huawei P50 Pro yang dekat sebelah kanan sekali ni, kita boleh nampak yang ni memang nampak sharp gila lah muka orang tu. Dan kalau kita tengok iPhone 13 Pro Max, dia lebih blur lah berbanding Pixel 6 Pro. So yang ni dia tak ada masalah, sebab kalau kita fokus dekat subjek yang bahagian depan, biasanya kita lebih suka kalau ada bokeh sikit dekat bahagian belakang. So dekat belakang ni ada blur sikit pun tak ada masalah, sebab dia akan menonjolkan lagi subjek dekat bahagian depan ni. Tapi setengah orang ada juga yang dia nak sampai kat subjek belakang pun dia sharp kan. So itu adalah pilihan masing-masing lah. Tapi untuk Google Pixel 6 Pro ni memang dia ada bokeh sikit lah, yang mana yang dekat bahagian belakang ni kurang sharp sikit. Tapi untuk subjek yang depan confirm akan sharp lah kan. Alright, next kita tengok untuk texture pula. So kita nak tengok detail dekat dalam gambar. So gambar ni di shoot outdoor, so kita boleh nampak lah gambar ni memang ada high contrast sikit, yang mana dekat bahagian belakang ni ada awan yang putih terus, tapi kita boleh nampak lagi detail awan dekat sini. Kalau kita tengok daripada iPhone 13 Pro Max ni memang burn out, tak nampak detail langsung lah dekat langit. So setelah di zoom dekat bahagian muka ni, kita boleh nampak lah subjek ni dia agak kurang kontras sikit berbanding dengan iPhone dan juga P50 Pro ni. Ok, setelah di zoom dekat bahagian subjek, kita boleh nampak yang detail dia memang sharp gila lah. Detail yang kecil-kecil pun kita boleh nampak ni dekat bahagian bawah mata dia. Ok, ada jerawat-jerawat dan sebagainya. Ok, kalau kita tengok iPhone 13 Pro Max ni, dia agak kurang sikit detail, tapi masih ada detail, cuma dia kurang sikit berbanding Pixel 6 Pro. Dan kalau kita tengok Huawei P50 Pro pun, dia agak kurang sikit berbanding Pixel 6 Pro. Pixel 6 Pro ni memang sharp gila, nampak macam kita tangkap dekat kan, padahal kita crop daripada bahagian mata ni je, kecil ni je, tapi detail dia memang preserve, memang sangat baik lah. Alright, next kita nak tengok bahagian low light untuk texture. So gambar ni di shoot dalam keadaan 20 lux. 20 lux ni memang agak tersangat-sangat gelap lah kalau nak diikutkan tu. So gambar ni appeal memang exposure dia memang masih lagi cantik. So setelah di zoom, kita boleh nampak yang texture untuk satu part je, kawasan ni je, masih lagi terjaga lah. So level untuk detail dalam keadaan low light ni sangat-sangat tinggi. So kita boleh nampak lah detail dekat bahagian muka ni ada kedut-kedutnya sebab dia kertas kan. Dan kalau kita nak compare dengan iPhone 13 Pro, kita nampak yang iPhone 13 Pro ni pun sharp gila dia punya detail, cuma detail dekat bahagian kepala ni dia tak sedetail macam dekat Pixel 6 Pro. Alright, next kita nak tengok noise pula. Ok, gambar ni di shoot indoor dalam keadaan yang nampak macam kurang cahaya juga, kemudian di crop dekat bahagian daun yang kecil ni. So kita boleh nampak yang ada noise sikit lah dekat Google Pixel 6 Pro. Tadi pun kita dah nampak dah yang dekat monitor tu memang ada noise lah guys. Dan kalau compare dengan ketiga-tiga gambar ni, memang P50 Pro lah menang, sebab P50 Pro nampak tak ada noise. iPhone 13 Pro Max ni pun memang nampak ada noise lebih sikit berbanding dengan Pixel 6 Pro. Tapi siapa yang nak zoom gambar sampai dekat-dekat macam ni kan untuk tengok noise? Kalau kita tengok daripada jauh ni, memang kita nampak memang clean gila lah gambar ni. Alright, next kita akan tengok bahagian bokeh pula. So gambar ni ditangkap menggunakan bokeh mode, dan untuk bokeh smartphone ni memang dia dibuat dalam smartphone lah kan, menggunakan software, jadi dia tak natural macam kita gunakan DSLR ataupun mirrorless. So kita boleh tengok lah ada artifact sikit dekat bahagian tangan ni, yang mana kalau kita compare dengan iPhone 13 Pro Max ni, kita boleh nampak yang ada shape baju yang macam ni. Tapi mungkin disebabkan dia confused dengan background ni, jadi dia blur kan dekat bahagian tangan ni. So compare antara ketiga-tiga gambar ni, Pixel 6 Pro ni dia kurang perform sikit lah untuk bahagian bokeh ni. Alright, next kita ke gambar malam pula. Ok, gambar ni di shoot dengan di onkan flash. So kita boleh nampak yang exposure untuk subjek memang cantik lah, kontras dia pun ok. Dekat bahagian belakang agak gelap sikit, dan detail dekat bahagian yang gelap ni memang kita tak nampak detail lah sangat. So kalau kita tengok hasil laporan ni pun slightly underexposed dekat bahagian background, dan juga kontras dia acceptable, dan tak berapa accurate sikit dia punya color. Detail dia cantik, tapi ada nampak noise sikit lah dekat dalam gambar ni. Ok, next kita ke satu lagi gambar outdoor, dan kalau kita tengok gambar ni memang agak tak berapa nak perform sikit lah. Ok, gambar ni memang kontras dia agak tinggi sebab dia ada satu signboard yang peta dekat sini yang memang cerah sangat-sangat. So kita boleh nampak yang detail dekat bahagian ni memang burn out habis, dan dekat bahagian yang gelap dekat sini pun kita nampak dia agak gelap,
dan suasana cahaya dekat taman ni pun nampak macam agak suram sikit lah. Dan kalau kita tengok dekat laporan sini, dia ada strong highlight clipping, limited dynamic range, memang limited lah sebab dekat sini pun burn out, dekat bahagian belakang pun tak terlalu cerah. So gambar malam yang ada high contrast dia memang tak mampu perform lah. Kalau kita buang panel yang berlampu ni, kita shoot dekat bahagian kawasan belakang sahaja, mungkin dia mampu perform lebih baik lah. Tapi sekiranya ada high contrast yang macam ni, dia tak mampu nak perform. Alright, next kita nak tengok bahagian artifact pula. So gambar ni kalau kita tengok di shoot pada hari yang biasa, yang mana cahaya matahari berada di belakang bangunan. So dekat bahagian subjek ni boleh dikatakan dia overcast lah, dia duduk dalam keadaan shadow. So setelah di zoom dekat bahagian pokok, kita boleh nampak yang dia ada color fringing lah. Okay, kita boleh nampak ada part yang putih, ada part yang biru. So ada color biru yang dah termasuk sikit dekat bahagian daun yang macam ni. So kalau kita nak tengok yang tak ada color fringing, kita boleh tengok dekat Huawei P50 Pro ni, kita boleh nampak yang color biru dia memang sekata, dan juga color hijau untuk pokok ni pun sekata je. Alright, next jom kita tengok bahagian zoom. So dia akan test lens yang ada dekat smartphone ni. Okay, first kali dia akan test lens wide. So kita tengok dekat sini lens wide. Kalau kita tengok dekat komen ni, dia ada limited field of view. So dia tak terlalu wide lah. Kalau kita tengok iPhone 13 Pro Max dia lebih wide, dan P50 Pro dia lebih wide lah untuk lens ultra wide. Kemudian ada slight noise. So mungkin ada noise dekat dalam gambar ni, dan juga ada loss of detail, dan juga white balance dia tak accurate. So jom kita tengok gambar ni dekat sikit. Alright, so jom kita zoom dekat kawasan yang gelap. Yes, memang kita boleh nampak ada noise. Dekat baju ni pun kita boleh nampak ada noise. Dan kalau kita tengok dekat muka dia, memang detail dekat muka dia agak hilang lah. Dia nampak macam smooth, nampak macam dia dah apply noise reduction dekat muka ni. Dan dekat bahagian belakang ni pun kita boleh nampak yang detail dekat dinding ni memang lost lah. Dan dari segi white balance kita nampak macam agak kebiruan sikit untuk gambar ni. Alright, next kita tengok untuk gambar tele pula, dan ini adalah untuk close range tele. So kalau kita boleh tengok ada satu bangunan yang agak jauh dekat sini. Ni gambar ni di shoot wide lah, tapi untuk shoot gambar yang nak di crop nanti dia menggunakan close range tele. So setelah di shoot gambar ni dan di crop, boleh nampak lah yang detail dia memang agak lost, tapi noise tak berapa ada. So setelah di crop yang kecil macam ni, tak nampak ada noise lah, dan kita boleh nampak dia ada slight cast dekat sini, mungkin cast ke arah magenta kalau kita boleh perasan dekat sini lah. Compare dengan Huawei P50 Pro, detail ni memang terbaik lah. Kita boleh nampak yang jam ni satu-satu, dan dekat bumbung ni lah yang paling nampak ketara sikit. Kita boleh nampak ni sharp, ni kurang sharp, ini lagi kurang sharp. Alright, next kita tengok untuk lens long range tele. So ini memang pakai tele kau-kau dekat smartphone tu, dan setelah di shoot gambar ni, gambar indoor je ni. So kita tengok detail dia memang good detail, dan juga ada noise dekat kawasan gambar kita ni. Compare dengan iPhone 13 Pro, dari segi detail dia memang kurang sikit detail, tapi noise dia memang dah dibuang lah. So kita nampak detail untuk gambar ni licin lah. Dan kalau P50 Pro dia good detail dan juga kurang noise, tapi detail yang lagi best memang dekat Pixel 6 Pro ni lah. Alright, kita masuk pula bahagian exposure untuk video. Jom kita tengok video ni dulu. Ok, kalau kita tengok exposure untuk video ni nampak cantik lah. So setelah dibuang bahagian yang bercahaya ni, kita boleh nampak yang exposure dekat sini agak gelap sikit lah, tapi detail dekat kawasan yang cerah ni kita boleh nampak yang detail dia masih ada lah. Alright, kita masuk ke bahagian color pula. Okay, kalau kita tengok dekat video ni, color dia agak cantik lah. So dekat sini ada lampu berwarna kuning. Okay, lampu daripada bilik ni keluar warna kuning, dan lampu daripada bilik ni berwarna biru. Okay, untuk low light kita boleh nampak. Alright, setelah dia pergi terus kat bahagian yang cerah ni, exposure dia automatic bertukar dengan drastik lah. Okay, masuk pula dekat kawasan yang ada lampu kuning ni, terus kita boleh nampak white balance dia berubah. So daripada yang kuning terus nampak kurang kuning sikit. Okey, white balance dia berubah lagi. So kita boleh nampak yang dinding ni dah bertukar menjadi warna putih. Dari segi exposure untuk subjek memang nampak dia underexposed sikit lah. Yalah, dekat kawasan ni memang tak ada lampu untuk subjek, tapi ada lampu untuk background. Dan dari segi noise pun tak nampak ada noise sangat. Alright, next. Last kali kita akan tengok stabilization untuk Pixel 6 Pro ni lah. Okay, video untuk stabilization. Jom kita tengok. Okay, kita ada strong wind. Ok, nampak angin agak kuat lah untuk video ni. Ok, nampak dia punya stabilization dia agak cantik lah guys. So bila berjalan ni memang nampak bumpy. Tak tahu macam mana dia orang berjalan. Untuk semua smartphone pun memang nampak bumpy. Tapi kalau kamera ni digunakan tanpa berjalan atau tanpa berlari, memang nampak smooth gila lah.
So dari segi exposure cantik, dari segi detail pun sebenarnya cantik, dan white balance dia mungkin agak off sikit. White balance dia ke arah kebiruan kalau kita tengok ni. Ok, dia start berlari. So memang lagi out lah dia punya stabilization ni. Ok, time berlari memang nampak lagi teruk lah. Time berjalan pun memang dah nampak bumpy. Berlari apatah lagi kan. Alright guys, so itu saja untuk review Google Pixel 6. Kalau korang ada apa-apa pandangan dan juga cadangan, boleh komen dekat bahagian ruangan komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel ni, subscribe tu free je guys. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.